Okay, test 1 2 3. Semua boleh dengar saya tak? Kalau boleh, boleh respon dulu. Okay. Khabar semua yang ada dalam ni? Sihat ke masa PKP? Okay. InsyaAllah kita cuba yang terbaik pada malam ini. Sementara kita tunggu panel dulu, bolehlah kalau ada pertanyaan atau soalan berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, kita boleh bolehlah bertanya di ruangan di bawah. InsyaAllah kita cuba jawab sebaik mungkin. Kita cuba bantu. Okey. Bismillah. Okey, kita sedang menunggu panel kita sekejap. Okey, untuk persediaan awal, okey. Minta dia bersedia dulu sebelum kita mulakan kita punya perkongsian, insya-Allah. So, kepada yang dah masuk ni, boleh dengar saya tak? Okey, alhamdulillah, slow Okey, tak apa, saya kena dekat sikit kot. Okey. Okey. Slow sangat ke? Okey, alhamdulillah boleh dengar yang jelas. Okeylah tu. Okey. Okey, kita punya panel on the way. Okey. Surah Al-Baqarah 1 kali, insya-Allah. Saya malam ni mungkin kita buat perkongsian lain kot, selain bacaan Quran. Okey, kita tengah tunggu kita punya panel sekejap. Harap semuanya dapat bersabar. Bismillah. Assalamualaikum. Salam. So, okey tak? Okey, dengar jelas? Jelas Jelas. Jelas okey. So, nak ambil masa dulu ke untuk bersedia? Ke macam mana? Kita ikut je. Baiklah, kita okeylah lagi. Alhamdulillah, itulah tak sejak PKP ni rambut pun tak sempat potong kan. Jadi itulah tinggi rambut dia. Tak tahu macam nak buat. Kat sebelah. Okay. Kita dalam
Baru 20 orang Okey, cantik, makin meningkat. Okey, kepada siapa yang ada dalam ni, kalau ada yang nak bertanya soalan, boleh ajukan di ruangan di bawah. InsyaAllah kita cuba jawab sebaik mungkin oleh panel kita. Okay. Malam ni kita tak terlalu formal sangat lah. Kita macam santai je, relax-relax. Dalam macam kita anggap seperti satu perbincangan. Okay. So, boleh mula ke? Okay, boleh. Okay. Okay, kalau dah ready, elok lah. Kita boleh start dah kot. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah nikmat dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Walaupun dalam situasi PKP, dalam situasi yang agak genting sekarang ini, tambahan pula kita berada dalam bulan Ramadan. Okey, sekarang dah masuk Ramadan yang ke-9 kalau tak silap saya. Okey, alhamdulillah dah 9 dah nak masuk maghrib tadi kan. So masuk 9 lah kan. Okey, alhamdulillah. So sebelum kita pergi ke tajuk kita pada malam ni, eloklah saya perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Afiq Syauqi. Merupakan Setiausaha Agung NGO Alumni KMBK. Setelah dilantik pada bulan 2 hari itu, selepas annual grand meeting, siapa yang join siri Pulangku Gagang kali ke-10, so mungkin ada yang mungkin kenal saya. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang saya. Okey, yang menemani saya pada malam ni ialah Cik Syahira Hasnan, merupakan Esko Rangkaian Kerjaya. Bos, kita panggil bos lah, bos yang menjaga rangkaian kerjaya. Okay, kepada siapa di sini yang belum follow, siapa yang ada akaun Twitter, bolehlah follow satu akaun rasmi yang satu lagi. Selain daripada Alumni KMBK ni, ada satu lagi akaun iaitu berkaitan dengan rangkaian kerjaya. Bolehlah search Elias R Kerjaya. Betul ya? Okay. Okey, berkaitan dengan rangkaian kerjaya. Jadi siapa yang jadi inilah panel kita pada malam ni yang akan menguruskan kita punya berkaitan dengan rangkaian kerjaya. Okey. Jadi bolehlah kita masuk pada tajuk kita. Okey, berkaitan minat versus kerjaya. Jadi bila kita cakap tentang minat versus kerjaya ni, dia merupakan satu flow atau yang dia macam satu jalan yang berkadar terus. Dia tidak songsang. Sekiranya kita berjaya mencari kelebihan yang ada pada diri kita. Tapi bila kita bercakap tentang soal minat dan kerjaya ni, ada segelintir atau beberapa pihak yang mengalami masalah. Bukan sahaja graduan ataupun pelajar, tapi golongan yang bekerja sekalipun masih berlaku masalah untuk memilih kerjaya mereka. Ada di antara mereka yang mungkin yang bertukar berkali-kali profession, bertukar kerjaya dan sebagainya kerana tidak sesuai dengan diri mereka. Jadi tajuk kita pada malam ini ialah berkaitan dengan minat versus kerjaya. Jadi kita nak minta kita punya panel untuk memberikan sedikit mukadimah dan pengenalan tentang tajuk kita pada malam ini, iaitu minat versus kerjaya. Silakan. Okay, terima kasih Afiq. So sebelum macam Afiq dah kenalkan tadi, okay, first jelas tak? Afiq jelas tak? Dengar saya boleh dengar. Saya dengar. Hilang kat sini macam sekat sikit. Okey, boleh. Okay, clear kan? Boleh. Tak apalah, kita Bagi saya seronok untuk dibincangkan. Okay tak? Okey. Saya boleh dengar, Hello Afiq? Hello. Saya boleh dengar. Okay. So kalau kita tengok definisi minat itu sendiri, dia benda yang kita seronok buat. So kalau kita seronok buat,
kerjaya kita seronok buat tu, benda tu paling penting lah kira dia kan. Jadi kalau kita buat kerja yang tak minat, sebab tu kita boleh dengar kadang-kadang ada orang lompat kerja, ada orang dia stop buat kerja dia yang sekarang dan dia pergi ke kerja yang lain. So itu adalah topik yang kita akan bincang untuk hari ini. Macam mana kita nak stay dengan satu kerjaya yang kita minat supaya benda itu tidak bagi kesan buruk terhadap kita. Sebab kan kadang-kadang sekarang Malaysia pun menuju ke arah kadar stres yang tinggi. So kita nak cegah benda tu daripada awal supaya remaja ataupun lepasan matrik yang baru ni 19-20 punya sesi dia tak terjerumus ke arah tu. Kita bukan nak kata stres tu tak bagus tapi kita nak elakkan dia. Lebih kurang macam tu lah. Okay? Alright. Okay, alright. So kita apa pun kita perlulah macam mana kena pastikan kita punya ni macam mana minat kita terhadap apa. Okay, boleh tak Kak Syahira terangkan sikit tentang minat ataupun minat perjalanan satu minat tu. Maksudnya untuk menghadapi ke sesuatu kerjaya tu, boleh tak terangkan sedikit secara umumnya? Secara umum, okay. Macam baru petang tadi, baru baca tweet Tuan Presiden. Macam mana perjalanan dia daripada kecil sampai dia jadi seorang animator sampai sekarang kat Brainy Bones. So dia mula daripada kecil dia dah kenal minat dia. So kita nampak flow dia, tapi macam mana kalau orang yang tak kenal minat? So bila tak kenal minat ni lah yang kita kena kenal pasti daripada sekarang. Kalau kita dah tahu, contoh ramai orang nak jadi doktor dulu-dulu kecil-kecil kan. So bila dah tahu flow dia jadi doktor, mesti daripada PT3 dia akan ambil bidang sains untuk waktu SPM. So lepas SPM dia dah kenal pasti sama ada dia nak sambung asasi ataupun matrikulasi ataupun menyambung di kalau dapat peluang kat luar negara lah kiranya. Betul. So bila dia dah kenal pasti flow dia dah ambil science stream, dia dah ambil matrikulasi, bidang apa, modul berapa? Modul mungkin sama ada modul 1 ataupun modul 3 lah sebab kedua-dua modul tu ada background biology betul. Betul. Tapi macam waktu batch saya dulu, batch akad dulu, even modul 2 pun still boleh jadi doktor juga. Cumanya mungkin sekarang chances tu, peluang tu dah semakin tipis. Sebab maybe background dia daripada sekolah dia ada biology. So bila dah masuk matrik, dia punya pointer melayakkan dia. So dia dapat peluang untuk menjadi doktor. Tapi bila flow tu dia dah ada, so dia akan continue lah. Bila yang tak ada flow, yang tak dapat bayangan ni yang susah sikit yang kita nak kena bantu dia. Okay, alright, faham. So maksudnya kalau seseorang tu nak jadi doktor, dia perlulah daripada awal, maksudnya dari zaman persekolahan lagi, dia perlukan maksudnya dalam aliran sains yang memiliki subjek biologi itu sendiri. Betul kan macam tu? Juga. Maksudnya daripada SPM ataupun PT3, maksudnya berlatar belakangkan dalam bidang sains. Dan seterusnya akan sambung ke peringkat matrikulasi sama ada modul 1 atau modul 3. Di mana kedua-dua modul tu ada background subjek biologi itu sendiri. Betul. Ya. Yeah. Okay, alright. So kalau kita dah kenal contoh kita minat dari doktor. So mungkin ada tak cara yang lebih spesifik ataupun theoretical untuk mengenal pasti minat dalam bidang tertentu tu? Okay, kalau nak katakan cara manual, banyak je cara manual. Kalau contoh kita nak senaraikan sendiri kan, saya minat buat apa. Macam contoh kita kata kita minat untuk melukis. Okay, so kita nak lukis apa macam tu. Kita minat kerjaya doktor, tak semestinya doktor je, doktor gigi, askar pun boleh jadi. Kita banyak senaraikan. Even dalam borang maklumat diri pun ada cara ada senarai-senarai dia kan. Tapi kalau untuk yang theoretical, di dalam counselling itu sendiri kita ada satu inventory. Kita namakan inventory itu adalah inventory minat kerjaya. So inventory minat kerjaya ni dia diadaptasikan dan dibawa ke Malaysia oleh Prof Siddiq. Prof Siddiq ni dia adaptasi daripada UPM tak silap ataupun UKM, tak pasti salah satu tu lah. Okay. So Prof Siddiq mengambil inventory daripada luar negara, mengalih bahasa, kita namakan inventory itu inventory minat kerjaya.
ataupun nama asal inventory itu adalah self-directed search yang dibuat oleh John Holland. Okay, self-directed search oleh John Holland. Dia ada 92 soalan inventory tu, tapi perlu jawab ya atau tidak je lah soalan tu. Okay, so daripada inventory tu dia akan mengenal pasti kita punya minat. Dan daripada kenal pasti minat kita, dia ada 6 kod, iaitu RIASEC, RIASEC nama dia. So RIASEC ni lah yang menentukan kita punya minat ke arah mana. So kalau contoh kita dapat 3 kod yang tertinggi, contoh RIASEC dapat 3 kod yang tertinggi, Afiq pernah buat tak inventory ni? Saya tak pastilah. Sebabnya masa zaman sekolah dulu saya selepas SPM kalau tak silap saya ada buat satu ujian. Saya tak ingat nama ujian tu. Mungkin nama ujian tu ujian psikometrik kalau tak silap. Nak menentukan kita punya minat ke arah apa ataupun bidang dan sebagainya. Macam itulah lebih kurang. Okay. Tak apa. Contoh kita ambil kod yang pernah akak dapat dulu lah. So kod yang akak pernah dapat adalah ISE. So I dia represent sebagai investigative, iaitu seorang yang suka membuat uji kaji. Okay, dan kebanyakan orang yang I ni dia adalah introvert. Sebab apa dia introvert? Sebab dia akan buat kerja seorang diri. Tetapi dalam masa yang sama akak dapat S, iaitu social. Social maknanya dia suka bergaul dengan orang, dia suka jumpa dengan orang. So kalau kita tengok IMK ni, dia akan relate dengan personality juga. I dengan S maknanya introvert dan juga extrovert. So bila kita tengok macam tu, kita punya level kedua-dua tu balance. Ambivert lah kira dia, dua-dua ada. Tetapi dia ada satu lagi unsur iaitu E, entrepreneur. Maknanya kata dalam masa akak suka membuat uji kaji dan suka bersosial, tapi dalam masa yang sama E tu entrepreneur, maknanya dia suka sesuatu kerja yang berkaitan dengan marketing untuk membuat sale. So kalau kita fikir secara logik, adakah kos yang akak pernah dapat dulu, Syafiq cakap tadi, akak pernah belajar di Unimas, seorang graduate counselling. So kalau untuk menjadi counsellor, kod yang sesuai untuk dia adalah SEA, iaitu Socialized, Entrepreneur dan juga Artistic. So, kalau kita rujuk yang sebelum ni, dia adalah ISE. So agak ada 2 kod yang match dengan kod counselling tu. So bila dah match, dia sama-sama, tak jadi masalah. Apabila yang jadi masalah ni, bila kod dia tak match. Bila kod tak match, so minat dia tak ada, adaptation skill pun tak ada. Itu yang jadi problem dia. Okay. Okay, faham. Maksudnya Okay, macam kawan akak pun dulu-dulu ramai je yang tak match. Tapi because of diorang punya adaptation skill, so kita go on lah dengan course tu. After because, nak buat apa, buatlah kiranya macam tu. Faham. Okay, alright. So maksudnya kalau kita buat Holland test ni, maksudnya dia akan ada keluar 6 perkataan tu lah, bukan 6 perkataan, 6. Okey, baik. Kepada sesiapa yang baru masuk, mungkin anda boleh lihat live, ini live yang ketiga. Jadi mungkin boleh lihat live yang pertama tadi, kita sudah berkongsi sedikit sebanyak tentang tajuk kita pada malam ni, iaitu minat versus kerjaya. Jadi malam ni saya rasa tak dapat nak jawab soalan anda live. Jadi saya nak minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah kita akan buat, kita akan jawab soalan anda semua, yang mana banyak soalan kan. Boleh tanya di IG story. Nanti kami akan buat satu ruangan pertanyaan. Jadi anda semua boleh bertanya di situ. Jadi malam ni saya nak buat konklusi lah tentang tajuk kita, itu tentang minat versus kerjaya ni. Jadi sebenarnya bila nak bercakap tentang kerjaya, dia mesti datang dengan minat. Kalau tak ada minat tu, maka hati kita pun tak kena lah dengan kerjaya tu kan. Jadi cuba cari kita ni sebenarnya minat kepada apa.
sekiranya kita minat dalam bidang perubatan, minat dalam bidang kejuruteraan dan sebagainya. Jadi fokus kita tu ataupun jalan kita tu ke arah apa. Jadi di situ kita akan merancang perjalanan kita. Dalam live yang pertama tadi kita telah terangkan tentang cara-cara nak kenal pasti menggunakan Holland Test, Rysec dan sebagainya, inventory, kerjaya, semuanya boleh dicari di Google. Jadi semuanya dalam semuanya percuma. Jadi boleh cari di Google tentang Holland Test dan sebagainya untuk mengenal pasti kita punya minat terhadap apa. Mungkin ada di antara kita minat satu benda tapi kita tak mencapai tahap itu. Sebagai contohnya kita minat dalam bidang perubatan tapi kita tak dapat nak teruskan dalam bidang perubatan dan kita terpaksa beralih kepada bidang lain. Tapi masalah itu pun berjaya diatasi apabila dia ada adaptation skill dan sebagainya. Dia berjaya mengadaptasikan diri dia dalam bidang tersebut. Jadi cubalah cari, sebab minat dengan kerjaya ni dia sepatutnya berkala terus. Jadi dia tidak menjadi apa-apa masalah. Jadi pada malam ni saya minta maaf sekiranya ada kekurangan. Memang kekurangan banyak pada malam ni dari segi teknikal, line dan sebagainya. Jadi kita akan buat sesi Q&A semasa mungkin esok atau pada malam ini kita akan buka ruangan pertanyaan di IG story dan boleh tanya di situ insya-Allah. So jadi saya tutup perkongsian kita pada malam ini dengan ucapan sebanyak-banyak setinggi-tinggi kemaafan kepada anda semua. Mungkin anda mengharapkan sesuatu daripada kami tapi itulah kami tak dapat nak buat, kami tak mungkin atas sebab masalah teknikal itu. Jadi kita akan beralih kepada sesi Q&A kita di IG Story insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan jumpa lagi di next live insya-Allah.